daripada bawah dan yang terlebih afdal. Okey, tengok kita mengaji kita muka surat 15 baris yang ke-12 daripada bawah. Dan yang terlebih afdal, dan yang terlebih afdal daripada segala mereka itu, afdal yang lebih utama. Afdal itu cakap Arab, cakap kita ni garis dan afdal itu lebih utama. Lebih afdal dalam bahasa kita mudah, lebih utama. Nabi-nabi, rasul-rasul tidak sama maqam, peringkat, darajat antara mereka. Tilka rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din. Allah sebut dalam suratul Baqarah awal juzuk yang ketiga. Tilka rusul, itulah dia rasul-rasul. Faddalna ba'duhum ala ba'din, telah kami utamakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Oleh kerana itu rasul-rasul mempunyai tersebut di dalam Al-Quran. Allah yang mengutama dan melebihkan sebahagian rasul atas sebahagian yang lain. Ya. Dan yang terlebih utama dan yang terlebih afdal daripada segala mereka itu, segala makna semua mereka itu, nabi-nabi, rasul-rasul, ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih afdal, yang terlebih afdal. Okey, kalau nabi kita merupakan terlebih afdal di kalangan rasul-rasul, maknanya nabi kita itu terlebih afdal dari kalangan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kerana makhluk yang terlebih afdal ialah nabi kita. Kelompok makhluk yang utama ialah rasul-rasul. Ya, jadi bila nabi merupakan yang lebih afdal, maka nabi kita merupakan yang paling afdal daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Dan mengiringi nabi kita, mengiringi itu garis bawah. Kata mengiringi itu garis bawah. Mengiringi di situ dengan maksud mengikuti
salam. Atau yang kedua, tuan-tuan, senarai keafdalan, keutamaan makhluk Allah. Nombor satu, Nabi kita. Nombor dua, Nabi Ibrahim. Dan mengiringi Nabi Ibrahim dan mengikuti Nabi Ibrahim, belakang Nabi Ibrahim itu, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam itu yang ketiga, di kalangan makhluk Allah, tingkat yang ketiga paling afdal. Dan mengiringi Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Musa, bawah sikit pada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yang keempat. Dan mengiringi Nabi Isa itu, yang ikut Nabi Isa, bawah sikit pada Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Maka yang lima ini, mula dengan Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Lima ini dinama, setengah dinamakan dia Ulul Azmi. Ulul Azmi dipanggil Ulul Azmi. Apakah maksud Ulul Azmi? Artinya orang yang sangat teguh sabarnya, yang sangat hebat kesabarannya. Kalau kita tengok sejarah macam mana Nabi kita kesabarannya, macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam, macam mana Nabi Musa seawal di dalam kandungan telah diuji oleh Allah, lahir diuji oleh Allah. Nabi-Nabi kita yang lain. Dan yang lain daripada lima ini, lain daripada yang lima ulul azmi, setengah mereka itu afdal daripada setengahnya. Kerana setengahnya lebih mulia daripada setengah yang lain. Tingkatan kerasulan dan kenabian. Tetapi tiada ditentukan oleh syarak. Ditentu garis bawah, tetapi tiada ditentukan. Ditentu garis bawah, diwajibkan oleh syarak akan kita. Lepas kita tambah dan mengetahui, tetapi tiada ditentukan oleh syarak akan kita mengetahui, melainkan yang lima ini juga. Yang lima itu ulul azmi itulah. Ya, kita kena tahu. Satu, Sayyidul Mursalin, atau yang paling tinggi sekali, Nabi kita. Okey, bawa pada Sayyidul Mursalin, kelompok daripada ulul azmi, 5 orang, 4 selain Nabi kita. Bawa pada 5 itu 25. Ya. Bawa pada 25 itu yang tu tak
musannif, berkata musannif, fama yajibu limaulana jalla wa azza ashruna sifatan. Artinya, maka setengah daripada barang garis bawah perkara yang di situ ialah sifat. Ya. Garis perkataan barang yang itu maksudnya perkara yang di situ maksudnya sifat yang wajib bagi Tuhan, kita Jalla wa azza, tambah kata yang wajib kita ketahui. Ada dua kata wajib. Fama yajibu li maulana jalla wa azza mashruna sifatan. Sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita tahu. 20 sifat. Okey. Ini kita kaji elok. Jika masuk pada masalah-masalah, ya, kita kaji elok. Diitlaqkan sifat itu. Diitlaq, garis perkataan diitlaq. Diitlaq itu garis bawah. Disebut sifat semata-mata, diitlaqkan sifat itu disebutkan sifat itu atas makna yang wujudi itu garis bawah. Wujudi itu garis bawah. Sifat yang jenis ada. Okey, jadi ini air. Ya. Sifat air, sifat jenis tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Sifat jenis tak ada. Okey, pada Allah ada 4 jenis sifat. Salah satu jenis sifat jenis ada. Ya. Macam sifat air dia jenis tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Ya, jenis tak ada, sifat jenis tak ada. Manakala sifat ada 4 jenis. Ada yang jenis ada. Ada yang jenis tak ada. Ada yang jenis ada. Macam air contoh dia, sifat jenis tak ada. Ada yang jenis ada. Sifat jenis ada macam ni. Warna ni sifat yang jenis ada. Boleh ditangkap, boleh dikesan oleh panca indera. Itu sifat jenis ada. Warna boleh dikesan oleh mata. Manis pada gula, itu sifat boleh dikesan oleh rasa. Panas pada api, jenis yang boleh dikesan oleh sentuhan. Ya. Ada jenis sifat yang jenis ada itu, jenis wujudi jenis ada. Jenis. Ya. Tapi sifat Tuhan lah. Jadi sifat 20 ulama bahagikan kepada 4 kelompok, 4 jenis. Jenis ada, jenis tidak ada, jenis hal, dan jenis pemikiran sahaja.
dari empat. Tapi sebut sini jenis wujudi diitlaqkan, disebutkan secara mutlak. Ya, pelan-pelan tuan-tuan pergi. Okey, lagi. Maka setengah daripada barang yang sifat yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza itu, tambah di depan lepas itu yang wajib kita tahu itu 20 sifat. Diitlaqkan sifat, disebut sifat. Itlaq itu asal kata Arab, itlaq dilepas naik, disebut secara mutlak. Ya. Maknanya isyruna sifatan disebut secara mutlak. Sifat itu ada makna yang wujudi, ada makna sifat yang jenis ada. Wujudi itu dari bawah. Maknanya wujudi itu jenis ada, sifat yang jenis ada. Yang berdiri itu dari bawah. Ini bahasa orang dulu, tuan-tuan. Yang berdiri itu dalam bahasa kita sekarang yang ada pada. Yang ada pada. Yang kita cakap di luar ni yang duduk pada. Yang kita kata duduk. Orang dulu kata diri, kita kata duduk. Contohnya warna duduk di baju. Warna duduk di baju. Orang dulu cakap warna berdiri pada baju. Malas duduk di budak. Orang dulu cakap malas berdiri pada budak. Orang sekarang ni bahasa buku ada pada. Ya, jadi berdiri itu dari bawah. Berdiri dia, yang ada dia. Dengan mausuf itu dari bawah. Mausuf itu dari bawah. Dengan mausuf maksud dia pada, ya, pada yang disifatkan. Okey, macam mana tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, kuning ni warna ni sifat dari jenis kelompok yang boleh dikesan. Ya? Okey, ini jenis sifat yang ada. Berdiri pada kotak, duduk pada kotak. Kotak ini panggil mausuf. Kotak ini panggil mausuf. Benda ataupun zat yang disifatkan. Jadi mausuf di situ ialah Allah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi bagai sebab perkataan mausuf. Mausuf itu dari bawah. Yang berdiri dia dengan mausuf, yang ada dia dengan zat. Zat itu maksudnya diri Allah, yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Dan diitlaqkan dia dan disebut secara mutlak. Diitlaqkan dia itu sifat. Pula atas barang yang lain daripada zat. Jadi sifat maknanya benda yang lain daripada zat. Kotak ni zat, sifat tu lain daripada kotak lah. Ya. Kotak ni kita tengok ada dua, satu zat, satu sifat. Sifat yang kita kata yang membolakan kotak ni, bentuk, warna, atau sifat. Ya. Kotak ni dibagi zat, warna pun dibagi sifat, bentuk ni dibagi sifat, keadaannya, lubang tu nanti dibagi sifat. Okay, warna bukan kotak, empat segi bukan kotak, itu cerita tentang kotak hal dibagi. Orang tadi kata kelakuan,
bahawasanya 20 ini, kerana bahawasanya 20 lepas 20 tambah dengan 20 sifat ini, setengahnya barang yang ia wujudi, itu satu. Maksud wujudi, jenis ada. Sifat 20 itu ulama pecah pula pembahagiannya kepada satu kelompok jenis ada, sifat jenis ada. Mana contohnya? Seperti kudrah dan iradah. Gariskan kudrah dan iradah. Garis bawah letak lanjutan semua sifat ma'ani. Semua sifat ma'ani. Okey, yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, dan itu yang kedua tuan-tuan. Dan itu yang kedua. Dan setengah daripada sifat itu, barang yang sifat yang ia lepas ia tambah, ia jenis hal, lepas ia tambah kata jenis hal, maksud hal keadaan. Okey, dua orang kelompok mengenai sifat itu. Mana dia jenis hal? Seperti keadaan, qadiran dan muridan. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Garis bawah itu letak semua sifat maknawiyah. Garis bawah. Semua sifat maknawiyah. Okey, pergi pelan-pelan, jangan gopok. Pelan-pelan. Tuan-tuan jam tadi dia jam sampai kata pelan-pelan lagi. Dia jam ni habis. Dia mana tu pelan-pelan lagi. Okey, kita tengah belajar apa ni? Pembahagian sifat 20 sifat tu dia pecah berempat. Ada jenis sifat jenis ada jenis hal. Yang kedua kita tengok jenis hal. Okey. Dan setengah daripadanya. Ini yang ketiga. Pengklasan. Pengklasan sifat. Okey. Pengklasan yang ketiga. Barang yang itu sifat yang ia lepas ia tambah dengan perkataan. Ia lepas ia tambah perkataan jenis adamiyun, sifatun adamiyatun. Kita ke Arab kita dulu. Ia jenis adami. Apa makna jenis adami? Jenis tak ada. Kelompok yang ketiga, sifat 20 yang diklasifikasikan sebagai sifat jenis tak ada. Sifat tu jenis tak ada. Bukan tak ada sifat tu jenis tak ada. Mendengar ini? Sifat air tak ada warna, bukan tak ada sifat. Sifat dia tak ada warna. Sifat dia tak ada bau. Sifat dia tak ada rasa. Jenis tak ada. Bukan tak ada sifat. Sifat jenis tak ada. Tahu. Okey, itu dipanggil adami. Mana dia contoh dia? Seperti kita. Wujud ada kita. Sedia kala. Sifat sedia kala bukan ini ada.
Dia jenis cerita. Kira dua orang budak. Kira seorang datang pukul 8 pagi, seorang datang pukul 12 tengah hari. Yang datang pukul 8 dipanggil dia abdal, lebih kodim, lebih lama. Tak ada tanda. Dia cerita dia, tak boleh pukul 8 dipanggil lama, tak boleh pukul 12 dipanggil baru datang. Dia jenis tak ada, dia jenis cerita. Nah, ya, macam mana? Macam kotak. Macam kotak dengan biji tuan. Ya, sifat yang dia ada kuning ni, hijau. Sifat yang dia tak ada, piring ni lama daripada kotak ni. Lama daripada bukan ada. Dia jenis cerita. Ya, hijau ni hijau. Sifat hijau nampak, sifat kuning nampak. Sifat bulat hal nampak. Sifat bagi okey. Piring ni lebih tua daripada kotak. Mana lebih tua? Tak ada. Ya, jenis tak ada. Sifat jenis tidak ada. Okey, tapi yang ketiga, tuan-tuan, dan bapa dan kekal, bapa kekal. Dia jenis kenyataan. Ya, dia bukan jenis yang kita boleh kesan dengan panca indera. Lalu baru tak boleh kesan dengan panca indera. Okey. Orang tua dia kulit nampak kasar, budak-budak kulit palsu. Yang kita nampak tu kulit, bukan kita nampak tu umur tak nampak. Orang ni umur 70, orang ni umur 7 tahun, tak nampak. Ya, yang kita nampak dia adalah kulitnya. Dan okey, berhenti dulu. Dan Surat 16 baris 14 garis bawah atas. Adapun apabila jatuh. Apabila datang, Yang 14 yang kita tulis. okey, tengok muka surat 16 Sabilah dia. Baris yang ke-14 di belakang. Adapun apabila jatuh, ya, kita tengok. Adapun apabila jatuh najis ke dalam air yang 2 kolam atau lebih. Kira maksud 2 kolam atau lebih ialah air yang banyak. Ya. Dalam bincang air, dia ada 2 kategori, air yang sedikit dan air banyak. Maka tilik, jenis air yang 2 kolam lebih. Kalau ada najis, nak tahu najis tak ada macam mana, maka tilik dari bawah. Perhatikan, jika tiada mengubahkan najis itu, akan lepas akan tambah kepada akan mana-mana sifat air akan tambah kepada akan itu. Jika tiada mengubah najis itu akan mana-mana sifat air. Dia bukan kata semua sifat air, mana-mana satu. Warna ke, bau ke, rasa ke, salah satu. Mana-mana sifat air. Daripada tak ada warna jadi ada warna. Daripada tak ada bau jadi ada bau. Daripada tak ada rasa ada rasa. Ya?
suci menyucikan jiwa. Ya, kalau tak mengubah mana sifat, air itu suci dan menyucikan jiwa. Mudah kan? Ya. Sebab apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khubatha." Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil khubatha. Artinya, apabila sampai air itu 2 kolam, tiadalah menerima dia itu air itu akan najis. Dia tak terima najis. Apa maksudnya? yakni maksudnya artinya yakni itu juga Arab. Dan maksudnya artinya menolakkan ia akan najis. Maka tiadalah najis air itu dengan dia. Tiadalah najis, garis bawah kan najis. Baca najis, tulis najis, maksudnya mutanajis. Maka tiadalah mutanajis air itu. Najis, tulis najis, baca najis, maknanya mutanajis. Apa maksud mana mutanajis? Kena najis, terkesan najis. Maka tiadalah najis air itu dengan dia, dengan najis yang jatuh. Sama ada najis itu beku atau cair. Tak kira najis itu beku ataupun najis itu cair. Satu kolam masjid misalnya, ya, air kolam lebih dari 2 kolam, bangkai kerbau sudah tu. Tak berubah pada masalah. Ya. Dan tiada wajib menjauhi daripada najis ketika menggayung. Menggayung itu dari awal. Menggayung itu dari bawah, mencedok. Ya. Tahu tadi? Ketika menggayung. Ya. Ketika menggayung baris. Okey. Dan tiada wajib menjauhi daripada najis ketika menggayung dari bawah, mencedok. Ya, bangkai buaya ke dalam telaga, cedok tepi tak apa dalam laut. Ya, bangkai khinzir tak apa, salah apa, kelai tak luar. Geli tadi yang bincang mereka. Ya, bincang hukum ni bukan masalah geli tadi. Ketika menggayung daripada air itu sekadar yang menit, dan tidak wajib menjauhi daripada najis ketika menggayung, ya, daripada air itu sekadar 2 kolam, hanya harus baginya ketika menggayung daripada air itu yang sekadar 2 kolam. Ya. Kita cedok air yang 2 kolam, tak perlu kita nak jauh daripada
hampir dengan tempat najis itu sekalipun. Ya. Dari segi hukum, tak ada masalah cedok tepi itu pun tak ada hukum. Buat tak buat yang tepi calik pula di situ hukum. Okey. Dan okey, beri roda. 41 baris 4 daripada atas dan setengah daripada. Okey, tengok musolli baris yang keempat di belakang. Dan setengah daripadanya. Okey, ini tiga apa ni? Sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu masbuk. Ya. Cerita dia daripada muka surat yang sama, baris yang kedua. 1. Sebab sesak. 2. Sebab lambat gerak diam. Ya. 3. Sebab orang muafiq yang dimuturkan 3 hukum tu, bila dia naik, dia jadi orang masbuk. Yang keempat, yang keempat ini, ya. Dan setengah daripadanya, setengah daripada sebab seseorang itu menjadi masbuk. Dan setengah daripadanya pun diberi hukum masbuk pula. Pula itu juga. Di situ pula juga. Garis pula letak juga. Dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk juga. Barang yang itu garis bawah perkara yang jatuh tu dari bawah berlaku. Jatuh tu maknanya berlaku. Perkara yang berlaku. Jatuh tu dari bawah berlaku. Berpunca. Ya. Jatuh tu dari bawah letak tekan. Berlaku. Berpunca. Daripada kebanyakan daripada a'immah dari bawah imam. Sebab yang keempat ni masbuk tu berlaku disebabkan oleh imam. Macam mana? Bahawasanya mereka itu tu imam. Mereka itu tu maksudnya imam. Bersegera dari bawah, terlalu cepat. Bersegera dari bawah maksud di situ terlalu cepat. Ya. Yang berlaku berpunca daripada kebanyakan daripada imam-imam, bahawasanya mereka itu terlalu cepat bersegera mereka itu imam. Bersegera terlalu cepat mereka itu imam. Membaca akan qiraahnya. Qiraah tu dari bawah, bacaannya. Cepat sangat baca bacaannya. Imam cepat sangat. Bila imam cepat sangat, maka tiada dapat makmum kemudian daripada berdiri qiyamnya. Kemudian daripada maksudnya sesudah daripada berdiri. Kemudian daripada maksudnya sesudah daripada berdiri qiyamnya. Daripada sujud qiyamnya tu qiyam makmum. Daripada sujud
imam cepat, sama-sama duduk di sujud. Yang kedua, imam bangkit, makmum bangkit. Imam bangkit, baca cepat. Bila makmum sampai kata, imam dah rokok lah. Ya. Sebab yang keempat, sebab yang berlaku orang munafik jadi masbuk, tuan-tuan. Bila imam sudah rukuk, maka wajib atas makmum itu dia rukuk serta imam. Sebab apa? Kerana ia seperti orang masbuk. Dan kerana dia macam orang masbuk. Maka didapatnya dia rokaatnya itu. Okey. Dan jika jatuh, ini ada sebenarnya juga. Dan jika jatuh tu garis bawah. Jika berlaku. Dan jika jatuh dan jika berlaku seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaat sekalipun. Tiap-tiap rakaat imam cepat sangat, tiap-tiap rakaat masbuk. Sembahyang tarawih 20 rakaat, 20 rakaat masbuk. Sudah sembahyang, imam kata saya terlupa minggu, semua kata sembahyang lain. Okey lah. Kecuali yang wafid, yang wafid ada tak? Imam baca cepat, sudah sembahyang, bila dia baca cepat, kita tak ada masa dihukumkan orang masbuk. Orang masbuk, Fatihah dan imam kan habis sembahyang witir, dia pun bawa keluar tasbih dia. Nak bilang tasbih. Tengok di tasbih ada tiga cicak, tuan-tuan. Dia kata makmum yang masbuk belakang tu semua kena balik. Itu pula makmum. Bila imam batal, seluruh makmum yang masbuk semua kena sembahyang. Makmum yang wafid okey, tak ada masalah. Ya. Jadi kalau masbuk yang berpunca dengan imam, maknanya semua makmum masbuk. Bila semua makmum masbuk, kalau imam misalnya sudah sembahyang, kita saya minta maaf tuan-tuan, saya sebenarnya sembahyang tadi terlupa minggu 20 rakaat yang sembahyang tarawih itu semua kena balik. Lupa budak-budak hijau-hijau pula. Yang kena jaga juga. Masbuk itu mudah, tetapi kalau imam masalah sampai dia habis. Okey, tengok lagi. Dan jika jatuh seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaat sekalipun. Okay. Dan jikalau begitu. Baris 7 daripada atas telah mencederakan akan dia oleh Ahmad. Baris 7. Baris 7 daripada atas telah mencederakan. Okey, tengok Muhimmah kita muka surat 12 baris yang ke-7 di belakang. Telah mencederakan akan dia oleh Ahmad dan Nabi. Cedera itu riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Barang di mana tu dari bawah, ucap bahasa orang dulu. Mana maksudnya? Barang di mana maksudnya? Mana.
Maksud padahal ialah dalam keadaan. Padahal itu garis bawah. Maksud padahal ialah dalam keadaan. Manakala perempuan yang mati ia dalam keadaan redha suaminya dengan dia, nescaya masuk ia ke dalam syurga. Nescaya maksudnya tentu masuk ia ke dalam syurga. Ya. Kalau suami yang cerdik sekadar perangai isteri itu, dia maafkan, redha pada isteri dia. Sebab di akhirat besok bila isteri dia masuk syurga, benda yang mula-mula isteri dia minta pada Allah ialah aina zawji, di manakah suami aku. Jadi kalau kita orang lelaki tak cerdik, kita guna ada yang jaga kamu, aku tak redha kan, aku tak redha, mati isteri itu. Sekali kita lah. Itu kita cerdik. Sekadar orang perempuan perangai Allah, tuan-tuan. Dia kita main bola, tuan-tuan. Kawan sepak kaki sampai naik biru 3 minggu, tak ada masalah apa. Tak boleh pokok, lebih kopi teh tarik lagi. Ini sebab isteri buat sikit, oh nak kira sangat. Itu kita cerdik. Allah cincai lah. Bila kita redha, isteri kita nak masuk syurga mudah. 4. Semayang, puasa, jaga kehormatan diri, tak suami. Masuk juga mudah sangat tuan-tuan. Jadi kalau kita cerdik, redha, dia buat perangai orang perempuan, dia memang bising tuan-tuan. Kita redha, tak ada masalah. Masak nasi keras, angin, sebut yang ni kenyang lama. Masak nasi lembek pula, yang ni mudah makan. Kalau kita tak masalah, jangan tengok masalah. Jadi dia hiduplah redha kita. Jadi dia mati masuk syurga. Benda yang pertama isteri itu minta di akhirat besok adalah aina zawji, di manakah suami aku. Kita di mana tuan-tuan? Yang ni timbang. Kalau kita tu okey juga, kalau kita tak okey itu. Jadi bila dia minta aina zawji, di manakah suami aku, Allah perintah kepada mereka. Allah perintahkan ibham, cari di manakah pasangan suami kepada wanita. Malaikat akan dalam neraka, Allah akan bawa keluar, masukkan ke syurga. Itu lebih jelik. Bila itu orang perempuan, maaflah, entah. Ya. Sebelah orang perempuan pula, jangan lebih sangat berkahwin pula. Dah tahu dia tu buat dia tak ganti pula. Jadi jaga. Di sebelah suami jaga, sebelah isteri pun jaga. Dan lagi, dan lagi.